Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang sirah. Ini merupakan kelas kamu yang pertama, sirah untuk tahun 5. Jadi cikgu ingin perkenalkan diri cikgu. Okey. Nama cikgu Mahfuzatul Izyan binti Zainir, ataupun kamu boleh panggil cikgu sebagai Ustazah. Ustazah Mahfuzatul Izyan binti Zainir. Okay, untuk pengetahuan kamu, Ustazah akan ajar kamu subjek sirah sepanjang tahun 2021. Mari kita tengok jadual untuk subjek sirah. Kita akan menggunakan jadual B, iaitu jadual diniah, dan kita akan berjumpa sebanyak 2 kali dalam seminggu, iaitu pada hari Khamis dan pada hari Jumaat, pada masa yang sama, 8.30 sehingga 10 suku. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimanakah pembelajaran dijalankan ataupun dilaksanakan secara atas talian. Yang pertama, murid perlu memahami isi pembelajaran. Yang kedua, murid terus berhubung dengan guru. Yang ketiga, latihan dan arahan akan diberikan oleh guru. Dan yang keempat, buku tulis akan diserahkan kepada guru selepas ke sekolah. Sebarang perubahan makluman akan dimaklumkan di dalam WhatsApp group. Sama ada penghantaran kerja sekolah melalui WhatsApp ataupun sama ada kelas tidak dijalankan secara Google Meet, semuanya akan dimaklumkan di dalam WhatsApp group. Okey, seterusnya kita masuk kepada bidang sirah, iaitu kepada apa yang akan kita belajar dalam subjek sirah selama tahun 2021 ni. Okey, bidang sirah menerangkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW serta ibrahnya, iaitu pengajarannya untuk dihayati. Bidang ini juga membincangkan kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi secara mudah, apabila kita menyebut tentang sirah, kita sebenarnya sedang memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah buku yang akan kita gunakan sepanjang tahun 2021. Okay, kita akan menggunakan buku teks pendidikan Islam, itu buku KPM lah. Okay, dan juga kita akan menggunakan sebuah buku tulis. Okay, pastikan kamu ada sebuah buku tulis nombor 4. Okay, dan perlu sentiasa ada 2 buku ni ketika subjek sirah berjalan. Okay, seterusnya kita nak masuk ke topik kita yang pertama pada hari ini, iaitu hijrah membawa rahmat. Unit 1, hijrah membawa rahmat. Jadi kamu boleh buka buku teks, muka surat 134. Okey, kamu boleh lihat di situ unit 1, hijrah membawa rahmat. Okey, antara perkara penting kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, apa itu pengertian hijrah? Dan yang kedua, apakah faktor utama berlakunya hijrah? Jadi ini ialah objektif. Di akhir pembelajaran, cikgu harap ataupun ustazah harap kamu dapat menyebut pengertian hijrah dengan betul dan baik, dan juga kamu dapat menyatakan faktor utama berlakunya peristiwa hijrah dengan baik. Okey, bila kita tengok muka surat 134 di dalam kotak tu, okey, kalau kamu nampak dia menunjukkan pengertian hijrah. Okay, tertulis di situ pengertian hijrah. Hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ataupun boleh jadi hijrah ialah perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Itu ialah hijrah. Okay, hijrah itu dari sudut bahasa. Okay, seterusnya bila kita tengok di muka surat 135 dalam kotak tu, okay, di situ juga menyebut makna ataupun maksud hijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Bila kita tengok kedua-dua maksud ini, maka dapatlah kita simpulkan hijrah membawa maksud kepada 2 bahagian. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Seterusnya kita nak melihat apakah faktor utama berlakunya hijrah.
Kalau kamu lihat muka surat 135, di dalam kotak tu ada menyebut faktor utama berlakunya hijrah. Kamu rasa-rasa apakah penyebab utama hijrah berlaku? Apakah penyebab utama Nabi Muhammad dan umat Islam berpindah dari Mekah ke Madinah? Ya, betul. Kerana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Tapi kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam supaya berhijrah? Mari kita sama-sama melihat muka surat 135. Di situ terdapat faktor lain ataupun sebab lain yang membantu ataupun yang menguatkan lagi perintah Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Islam berpindah. Jika kita lihat, apabila Nabi menerima wahyu di Mekah, kemudian Islam mula tersebar. Sebelum adanya dakwah, kita perlu tahu masyarakat yang tinggal di Mekah ada dua bahagian. Yang pertama, masyarakat yang menyembah berhala, dan yang kedua adalah masyarakat yang tidak mengamalkan sebarang ajaran dan mereka sentiasa melakukan kebaikan. Jadi masyarakat yang begini yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Mereka sukakan kebaikan, mereka tidak suka kepada kejahatan. Setelah wahyu turun, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat yang berada di Mekah. Apa yang jadi ialah mereka yang mengamalkan kehidupan yang baik merasakan dakwah Islam itu sangat bertepatan dengan diri mereka. Jadi mereka inilah yang masuk ke dalam Islam, yang memeluk agama Islam. Jadi apabila berlakunya begitu, terdapat masyarakat yang masih menyembah berhala merasakan persaingan yang hebat, kerana di dalam Mekah itu sudah ada satu agama lain selain daripada agama mereka. Jadi daripada situlah mereka mula menjalankan misi dan strategi untuk mengganggu kehidupan orang Islam yang berada di Mekah. Mereka menyeksa, mereka memulaukan, mereka tidak melayan orang Islam yang ingin membeli belah. Okay? Banyak perkara yang mereka lakukan dari sudut perbuatan, percakapan dan pelbagai lagi kepada orang Islam yang berada di Mekah. Jadi apabila orang Islam yang berada di Mekah ini merasa tertekan dan merasa sangat susah untuk hidup di kawasan Mekah, jadi Allah memahami situasi itu. Dan disebabkan itulah Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad supaya melakukan hijrah, iaitu berpindahlah daripada Mekah ke Madinah. Antara faktor lain yang menyebabkan berlakunya hijrah Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ialah kerana pelawaan masyarakat Madinah itu sendiri. Mereka sendiri yang mempelawa, mengajak dan memanggil orang-orang Mekah yang Islam untuk datang ke negeri Madinah. Jadi kita telah berbincang dan memahami apakah faktor hijrah itu berlaku. Seterusnya, kita nak melihat adakah kamu memahami apakah yang kita belajar pada hari ini. Ada dua benda penting kita belajar tadi. Yang pertama, apakah pengertian hijrah dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Yang kedua, apakah faktor ataupun apakah sebab berlakunya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ingat, ada faktor utama dan faktor lain. Jangan lupa. Jadi, tugasan kamu pada hari ini ialah yang pertama, kamu perlu menyalin nota yang terdapat pada slide atau video. Okey? Daripada dua perkara penting yang kamu belajar tadi, kamu boleh cari maklumat dalam buku teks muka surat 134 dan 135. Kemudian kamu keluarkan maklumat penting itu tadi dan kamu tulis dalam bentuk yang paling mudah. Okay, itu ialah maksud nota. Kamu keluarkan maklumat penting berdasarkan objektif tadi. Okay, kemudian kamu tulis
secara ringkas. Okey, tulis di dalam buku tulis nombor 4 dan murid perlu menghantar kerja apabila buku sekolah ataupun berdasarkan arahan cikgu lah, sekarang ustazah. Okey, ini adalah arahan kamu. Arahan tugasan Murid buat nota secara ringkas. Dengan cara apa? Yang pertama, fahamkan maklumat penting yang kita belajar hari ini. Ada 2 tu. Maksud hijrah daripada bahasa, maksud hijrah daripada sudut istilah. Faktor hijrah berlaku. Ada faktor utama dan faktor lain. Kemudian cari jawapan untuk 3 maklumat di atas di dalam buku teks, muka surat 134 dan 135. Kemudian buat nota dengan cara tulis maklumat penting di atas dalam bentuk peta pokok atau kotak. Ini adalah contoh. Contoh macam ni. Maksud hijrah, kamu tengok muka surat 134 dan 135, kamu gariskan apa dia dari sudut bahasa. Kemudian kamu isi. Okey. Isi di sini. Okey, ini dari sudut bahasa. Okey. Kemudian kamu boleh cari maklumat istilah pula, hijrah dari sudut istilah, dan isi di dalam kotak ini. Okey, seterusnya. Okey, faktor hijrah berlaku. Okey, macam saya sebut tadi, faktor hijrah berlaku ada faktor utama, cari dalam buku teks. Faktor utama dia apa? Tulis dalam kotak ni. Dan juga cari faktor lain. Cari faktor lain, tulis dalam kotak ni. Okey, kalau kamu tak nak buat kotak pun tak apa, terpulang pada kamu. Okey, Ustazah hanya tunjukkan contoh. Okey, bagaimana kamu nak keluarkan maklumat penting dan tulis semula di dalam cara yang sangat mudah. Jadi alhamdulillah kita sudah tamat pelajaran kita yang pertama pada hari ini. Saya harap kamu dapat sesuatu daripada topik hari ini. Jangan lupa buat kerja sekolah. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.